present soalan ni untuk saya. Solution dia. Boleh? Oh, madam. Kenapa pula? Sana, madam. Cuba dulu. Okey, baca soalan. Okay. A car is traveling with velocity at 17 ms -1 on a straight horizontal highway. The wheel of the car has a radius of 48 centimeter. Okay. If the car then speed up with an acceleration of 2.0 ms -2 for 5 seconds, calculate A, the number of revolution of the wheel during this period. Okay. So during the 5-second period, dia minta number of revolution saja. So macam mana awak buat according to solution awak ni? First kasih kumpul information dulu yang soalan bagi. U 17 ms -1 dia punya initial. Okay, initial apa? Initial velocity. Okay, is it angular velocity or linear velocity? Linear. Okay, good. Terus? Radius 48 cm. Okay. Convert pergi meter. Okay. Terus lagi? Time 5 second. Acceleration 2.0 ms -2. Okay, linear acceleration or angular acceleration? Linear. Okay, so next dia minta number of revolution. So that means simbol apa tu untuk number of revolution? Kuantiti apa tu? Rotational. No, maksud saya dia adalah rotational, betul. Dia adalah rotational motion, tetapi dia kuantiti apa? To be specific, dia adalah alpha ke, dia ada omega ke, dia adakah theta ke? Number of revolution ni, dia refer kepada kuantiti? Theta. Theta, yes. Okay, so kita perlukan theta. Okay, so kalau theta in rotational, kalau dalam linear dia adalah? Degree. Itu unit bagi theta. Itu unit bagi theta kan? So kuantiti theta ni adalah angular displacement in rotational. Betul tak? Nama dia adalah angular displacement dalam rotational motion. Tetapi kalau dalam linear motion, kita tak guna angular displacement. Kita akan gunakan apa? Length of arc. Okay, length of arc tu simbol dia apa? S. S. So basically S lah. Dia refer kepada displacement. So ini untuk linear. Okay. So terus apa yang awak nak buat untuk cari theta? First guna formula Sutat. Cari S. Lepas dapat S. So S ni unit dia apa? S meter. Meter. Okay. Kejap Stacey, ada orang masuk dalam Google Meet. Okay, madam. Oh, Hidayah yang tak ada. Okay, terus lagi Stacey. So S kita dalam 100 meter. Okay, lepas itu? Lepas tu guna rumus S, R, theta. Okay. Untuk cari theta. Untuk cari theta. So now we have S already. So kita boleh dapatkan theta. Radius kita pun diberi. So terus dapat theta dalam unit? Radian. Radian. And then? Tukar pergi revolution. Tukar pergi revolution. So you have to times or divide? Divide. Divide by? 2 pi. 2 pi. Okay, thank you Stacey. Macam ada karaoke je dekat rumah awak tu. Sorry madam, kakak saya. Okay, so 36.47. Okay, ini adalah solution yang mana dia tak convert pun ke semua information yang diberi tu kepada rotational motion. Okay, so dalam information ini, okay, so information yang diberi ni kalau perasan dia banyak dalam linear. Velocity pun dalam ms-1, acceleration pun dalam ms-2. So, dia gunakan equation linear which is Sutat untuk dapatkan S dulu. Dan kita tahu S dengan theta ni related. Okay? By equation, S equals to R theta. So, kalau kita ada S, kita boleh cari theta. Dan sebaliknya lah. Okay? So, boleh guna cara ni untuk dapatkan theta. Okay, mungkin ada yang tak guna cara ni.
Okay, ada yang tak guna cara ni, mungkin dia menggunakan cara, okay, Syahira X3. Ada tak Syahira X3? Awak kan yang buat soalan 7? Yang hantar kat saya soalan 7? Ya, madam. Okay, so Syahira X3, adakah awak guna cara yang sama? Tidak. Tidak, awak guna cara macam mana? Kasih keluar dulu semua yang informasi dalam tu. Baru Okay, saya and then? terus kasih masuk dalam formula. Formula rotational atau formula linear? Rotational. Okay, bermaksud semua information ni awak kena convert dulu, betul tak? Ya. Okay, so maksudnya U dekat sini awak mesti convert pergi? You. Kalau Pergi. U, kita kena convert. Kalau dalam rotational kita panggil quantity apa? Apa? Velocity. Velocity kalau linear velocity kan? Ya. Kalau dalam rotational kita panggil apa? Omega. Omega. So dia adalah initial. So kita kena bezakanlah omega naught ataupun omega I. Okay. So formula apa yang kita guna untuk convert U kepada omega? Apa formula tu? U kepada omega. Velocity kepada omega. Apa formula tu? Yang awak guna? V equals to R omega. Yes, V equals to R omega. So velocity ni adalah U kita, omega yang kita nak cari. So ramai yang buat conversion dekat sini lah. So U di-convert kepada omega naught. Kemudian A kita convert kepada alpha. Okay, so A kita convert kepada alpha. Okay, so A convert kepada alpha. Johan, macam apa formula A nak convert kepada alpha? A equals to R alpha. Okay, so AT to be specific, tangential acceleration equals to R alpha. Okay, so boleh guna conversion ini juga untuk convert kepada alpha. Kemudian kita masih lagi guna formula yang sama, tetapi formula kita sekarang dia akan jadi dalam bentuk rotational motion lah. Okay, so dalam bentuk rotational motion, Hanif tak ada Hanif masih belum ada dalam ni. Okay, so basically sutat dia akan jadi theta omega naught T. Okay, omega naught T plus half alpha T. Macam ada missing something dekat sini. Stacy punya formula. Dia missing square. Tapi kat bawah ni dia letak square. So okay lah. Sorry, madam. Okay. So basically benda step yang sama. Cuma mungkin ada yang guna linear dan ada yang guna rotational. So jawapan dia tak lari jauh lah. Macam ni dia dapat 36.47 untuk jawapan akhir. Tetapi jawapan yang saya beri adalah 36.48. So lebih kurang. Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. The angular speed of the wheel. Okay, soalan dia kata the angular speed omega of the wheel after 5 seconds. So basically omega final after 5 seconds. Okay, so Stacy, boleh explain lagi sekali tak? Sikit je lagi. Apa yang awak buat untuk cari omega final? First time kasih tambah dulu 5 second lagi. Okay, sebab dia kenapa tambah 5 second lagi? Sebab dia mau after 5 second lagi. Time asal 5 second. Jadi after 5 second tambah lagi 5 second. Begitu kan, madam? Tak, dia tak masukkan another 5 second. Sebab soalan ni dia cakap for the first 5 second the car is travelling, kalau kita baca ayat ni, the car is travelling with velocity of 17 meter per second. So itu adalah U. Okay, kemudian dia kata the car speed up with an acceleration for 5 second. So dekat sini kita tak tahu pun berapa velocity final kita. Yang kita tahu hanya U sahaja, initial velocity. So dalam masa 5 saat, okay, katakanlah ini adalah masa 5 saat tu, time 5 second. Okay. So kita tak tahu berapa dia punya final velocity dekat sini. So dia dah rotate sampailah 5 second, kita tak tahu berapa final velocity, tapi acceleration dia kita tahu dia accelerate
2 meter per second. So bermaksud kat sini, so kita tak perlu tambah pun sebenarnya after 5 second tu. Stacy. So saya Okay, madam. okay, so Salah lah, madam. tapi jawapan awak betul. Ya. Ya. Okay, kita tengok solution awak dekat sini. Awak guna sutai. Okay, kemudian awak guna ni untuk dapatkan berapa jarak yang di travel after 5 second. Okay, kemudian lepas tu sesi teruskan lagi. Boleh tak awak explain dekat saya? Lepas tu guna formula S equal to R theta untuk Okay. cari theta Okay, theta ni unit dia dalam radian. radian. So ini adalah sepanjang 270 meter lah kan? Ya, madam. Okay, so ini dia punya theta. Alright, lagi? Terus lagi? Lepas tu cari omega theta over time. Okay, so ini adalah omega average punya formula. Change in theta over change in time. So awak tak boleh guna formula ni sebab dia bukan nak omega average tau Stacey. Dia nak omega final. Betul tak? Omega final sebab dia kata after 5 second. So solution ni dah salah dah dekat sini. So maksudnya the entire solution awak ni salah. Okay, kita panggil siapa nama tu? Johan lah. Okay, Johan, macam mana solution awak untuk yang ni? Cuba awak explain. Dalam masa 5 saat tu kita nak tahu berapa omega final. Boleh tak Johan? Guna formula. Okay, formula apa Johan? Put What? Okay, tapi what? saya pergi rotational. Okay, awak guna rotational. Okay, saya guna linear. Okay, so Johan kata dia guna what. Okay, so katakanlah saya nak cari V dulu. U kita tadi 17. Okay, plus A 2, 5. Okay, so dekat sini, siapa boleh kirakan untuk saya? Berapa jawapan dia? Congak je. 27, madam. Okay, 27 ms negative 1. So ini adalah velocity final where kita tak nak linear, kita nak omega final ataupun omega. So, apa formula yang relate V dengan omega? U is equal to R omega. Yes. So kalau saya gunakan 27 bermaksud V final. So R saya pun mesti radius yang sama which is 0.48 dan omega yang saya akan dapat dalam omega final. Okay. So kalau saya guna cara ni dapat tak jawapan? Dapat, madam. Yeah. So omega final kita adalah 56.25 radian per second. Senang je sebenarnya Stacey. Okay. So tak perlu tambahkan 5 second. So mistake-nya dekat sini. Okay, madam. Okay, tapi mungkin solution tu boleh nampak je sebenarnya. Cuma salah interpret soalan saja. Okay, ada soalan tak untuk soalan 7? Semua orang okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay, so saya proceed kepada Okay, madam. soalan 8. Okay, soalan 8. So kurang clear sikit. Okay, Hazri, awak akan explain. Hazri punya line okay tak? Hazri punya line okay? Tak okay. Dia belum masuk, madam. Belum, boleh keluar balik ke? Okay, J Indah ada okay tak? tu, madam. J ada tak? Alang-alang awak dalam kereta kan? Apa kata awak entertain kita orang dengan solution ni? Bacakan soalan ni. Boleh tak, J? Boleh madam. Boleh kan? Boleh kali. Boleh kali. Okay. Boleh. Okay, terus. Baca, J. Question 8. A coin with a diameter of 2.40 centimeter is dropped on edge on a horizontal surface. Okay. The coin starts out with an initial angular speed of 18 radian per second and rolls in a straight line without slipping. Okay. If the rotation slows down with an angular acceleration of magnitude 1.90 radian, calculate the distance traveled by the coin before coming to rest. Okay. So, kita keluarkan dulu information dia boleh? J, keluarkan information dia untuk saya. Diameter dia 2.40 cm. Okay, so selalunya kita tak nak diameter, kita nak terus radius.
Radius dia Bagi dua lah. 1.2. Yes. Okay, terus lagi. And then angular speed omega initial dia 18 radian per second and angular acceleration dia 1.90. Okay. So sekarang ni angular acceleration kita positif ke negatif? Negatif. Kenapa je? Dia bilang if the rotation slows down with an angular acceleration of magnitude 1.90, Okay, betul. Lagi, apa soalan tu minta sebenarnya? distance travel by the coin before coming So to to be specific, before coming to a rest, so kita ada satu lagi information kat situ. Apa dia je? uh, Apa? omega final dia 0. Betul. Okay. So soalan minta distance travel. So to be specific, dia punya simbol apa tu? Distance travel. Meter. Itu unit dia. Quantity dia? Quantity dia Apa yang dia nak? S, madam. S. Betul. S. Ah, Siapa S. yang tolong tu? Saya, madam. Ridwan. Oi, ada Ridwan. awak. Baru touchdown. Okay, so S, kita nak S. Okay, so kita ada omega naught, kita ada alpha, kita ada omega final dan kita nak cari S. Okay, Hazri belum ada Belum ada Hazri? Belum? Belum, madam. Belum, okay. Siapa lagi soalan 8 dia saya minta tadi? Syariza kan? Syariza. Okay. Syariza, okay. Awak by referring to your solution lah. Okay, kita discuss. Awak cuba untuk explain solution awak untuk soalan 8 ni. So, bila kita nak S, since kita ada banyak information in rotational, so basically kita tak dapat S direct lah. So, apa yang kita dapat dulu, Syariza? Kita dapat theta first. Theta first. Okay, which equation that you use to get the theta? Yang omega final square is equal to omega initial square plus 2 alpha theta. Okay, so ini formula buat kan? No, buas. Ya. Square 2 alpha, theta. Yes, so since semua information kita dah ada dan jangan lupakan alpha tu negatif, so kita akan dapat theta berapa, Syariza? 85.26 radian. Okay, radian. So how to calculate S lepas tu? Guna equation theta is equal to S over radius. Okay, or formula S equals to R theta to get the S. So kita just times with the radius. Betul tak? Okay, so convert pergi meter times 10 to the power negative 2. So masukkan sahaja. Okay. So dapat jawapan? Semua orang guna cara ni? Ya, madam. Ya, This is 1.02 meter. So senang je sebenarnya. Nampak je soalan susah kan sebenarnya? Okay. So saya tengok solution si Hazri ni. Hazri belum ada Hazri ni first kali apa yang dia buat adalah dia convert omega pergi linear. Okay, so dia convert omega pergi linear by using formula V equals to R omega. So dia dapat dulu V, basically this is U sebab itu ialah initial. Kemudian dia dapatkan A dalam linear juga. Okay, so dia gunakan equation buas. So terbalik saja dengan solution yang Syariza explain tadi. So still dapat jawapan yang lebih kurang. Okay, semua orang okay untuk soalan nombor 8? Ada soalan? Tak ada Okay, madam. Kenapa Y7 banyak sangat soalan? Macam senang je soalan-soalan ni. 7, 8, 9, 10 semua dia tanya saya. Sabar, madam. Tak boleh nak bersabar dah ni. Okay. So, kita terus dengan soalan 9. Okay, ni solution siapa Soalan 9 ni Susan ke? Susan kah? Ya, madam. Okay, Susan. Susan explain. Cuba baca daripada awal soalan dia. A ke, madam?
Yes. Baca soalan daripada awal lah. Question 9. A pulley of radius 8.0 cm is connected by a string to a rotating motor which is rotating at 7.0 exponent 10 Terus. to the power of 3 Radian per rad per second and reduced to 2.0 reduce to Exponent. 2.0. Yes. reduced 2.0 exponent to the power of 3 rad per second in 5 seconds. Okay. So first question is The tangential acceleration of the string. okay. So that means they ask for AT. Okay. So tangential acceleration. So apa yang awak buat dulu, Susan? First kali. Kumpulkan semua maklumat. Okay. So first awak ada radius. So you already convert the radius to meter and then omega naught. Okay, kemudian this is omega final. So dekat sini menunjukkan reduction of omega. So kita punya omega sebenarnya berkurang. Okay, kemudian time 5 second. And then apa yang awak buat? Guna rumus Rumus apa? average angular acceleration. Okay, so awak gunakan rumus average angular acceleration, iaitu formula dia adalah Omega final tolak omega initial bagi time final tolak time initial. Okay, so that is actually the formula of Watt sebenarnya. Okay, so ini adalah formula Watt. Okay, sebab dia adalah omega final equals to omega initial plus alpha t. Kalau kita rearrange balik alpha, kita akan dapat omega minus omega naught over time. So ini adalah time taken. So dia adalah formula yang sama dengan ini. So untuk average acceleration punya formula sebenarnya datang daripada formula Watt. So boleh jugalah guna formula itu untuk dapatkan alpha. Okay, so awak dapatkan alpha dulu and then apa yang awak buat dengan alpha ni? Guna rumus tangential acceleration AT. Equals to R R alpha to get the acceleration. okay, tangential acceleration. So masukkan saja information yang kita dah ada kat dalam ni. So kita dapatlah kita punya tangential acceleration. Kenapa dia negatif, Susan? Sebab dia kan reduce. Sebab dia kan apa? Reduce. Speed dia. Radiate. Tak, maksud saya kenapa dia negatif? Kita punya A kat sini. Alpha pun negatif kan? Kenapa? Speed dia kan berkurang. Speed dia berkurang. Okay, good. Sebab dia decelerate dekat situ. Okay, thank you, Susan. Okay, saya nak panggil Dayana. Boleh Dayana? Tadi dia yang tanya saya soalan ni, B. Tapi dia dah dapat dah sebenarnya. Betul tak? Yes, saya madam. Okay, so untuk 9B, time taken to stop the pulley. Okay, so information kita dah ada omega final initial, kita dah ada alpha, cuma dia nak kita cari the new time untuk dia stop. Sebab dia kata stop the pulley. So apa information tambahan yang awak ada bila dia kata stop the pulley? Omega final equals to 0. Yes, omega final kita 0. Kemudian omega initial kita nak ambil berapa? Ambil 2.0 times 10 to the power of 3. Yes, betul. Okay, so awak kena imagine ini adalah first motion dia. Okay, dia punya acceleration decreases, dia punya omega decreases dalam 5 second. Kemudian berapa lagi masa yang dia perlu ambil untuk dia stop. Okay, so kita kena ambil information yang kedua lah. So final tadi dia akan jadi initial bagi motion ini. So sekarang kita dah ada omega final yang baru, omega initial yang baru.
So kita guna formula apa, Diana? Apa namanya, omega final equals to omega initial plus AT. Okay, so basically formula buat juga. Okay, sebab kita akan gunakan alpha yang sama. Kita akan assume dia continue to decrease. Dia punya omega continue to decrease at the same rate sampailah dia jadi kosong. So that's why kita boleh guna alpha yang sama. So masukkan information, so kita akan dapat jawapan dia. Betul kan? Senang je kan, Diana? Senang je. Senang je. Macam mana boleh tak tahu tu. So jangan lupa negative sign untuk alpha lah. Itu yang paling penting. Kalau tak, dia takkan dapat jawapan. Okay? So itu soalan 9. Okay, dan last kali kita pergi kepada soalan 10. Okay, ni solution Esther. Betul tak? Ya, madam. Okay, so Esther bacakan soalan untuk saya. Okay. The wheels of a bicycle make 30 revolutions as the bicycle reduces its speed uniformly from 50 km per hour to 35 km per hour. Okay. The wheel have a diameter of 70 cm. Okay, first question. Calculate the angular acceleration. Okay, so keluarkan information yang kita ada dulu, Esther. Apa dia? So dia punya initial 50 km per hour. Okay, so Tapi initial apa tu? perlu initial apa tu pergerakan bicycle tu, speed Okay, bicycle. speed bicycle. Initial linear velocity. Okay, so bila awak nampak unit dia dalam kilometer per hour, okay, sebenarnya dia lebih kurang macam meter per second lah. Cuma dia dalam kilometer per hour. So ini adalah U kita. Ya. Okay, so apa awak cakap tadi? Awak convert pergi? Perlu convert dia pergi meter per second tu. Okay, macam mana awak convert? 50 darab dengan 10 negatif 10 power of 3 bahagi dengan 360. 3600. Okay, so untuk yang ni kita recap balik macam mana nak convert. So saya besarkan saja apa yang Esther tulis. 50 times 10 to the power of negative 3. Salah tulis tu, madam, sorry. Saya ikut awak. Positif kan sebenarnya kan? Ya, 10 power of 3. Divided by 3600. So kita akan dapat lah. Okay, so U dalam MS negative 1. And then information yang kedua. Dia punya apa tu final velocity. Final velocity. Final linear velocity. Final linear velocity 35 km per hour. Pun kita Lepas tu convert convert pergi pergi MS-1. MS. So kita dapat 9.72 MS negative 1. Betul? Ya. Okay, so next information. Dia cakap diameter dia 70 cm. Okay, lepas tu? Convert pergi meter. Okay, lepas tu? Lepas tu bahagi 2 sebab dia perlukan radius. Yeah, so ini adalah radius kita. So radius kita dekat sini. So soalan minta alpha. Apa yang awak buat? First kali. Kan dia bagi 30 revolution kan, tapi kita tak tahu berapa dia punya apa tu omega kata. Apa Okay, rate dia? Yes. Maksudnya kat sini awak tertinggal lagi satu information lah. Awak terlupa theta. Data dia. Kan, theta kita 30 revolution. So apa yang awak buat dengan theta tu? Esther? Convert dia. Convert pergi? Convert pergi rate. Radian. So satu revolution equivalent to? 2 pi rate. Okay, so maksudnya kita boleh terus dapat berapa radian dalam 30 revolution. So once awak dah dapat data dalam radian, apa yang awak buat next? Lepas kita dapat data dia, kita cari dia punya S. Guna formula S equal to R data. Okay, so gunakan radius yang diberi, so kita dapat S. And then, kita sekarang nak cari angular acceleration kan? Ya. Oh, maksudnya awak convert lagi? Saya cari satu-satu. Oh, sebab kita banyak information pasal linear dekat atas tadi kan? Ya. Okay, so tak apa. Okay, so awak dapat S, kemudian? Lepas tu dah dapat S, kita guna formula VUAS. Sebab kita ada V dengan U dalam linear. Lepas tu kita dah dapat S, kita cari-cari, dapat dia punya acceleration. Okay. Acceleration kita dalam unit apa ni? Negatif. MS negatif tu. Yes, MS negatif tu. So bila negatif dekat sini menunjukkan velocity kita reduce kan? Ya. Okay, so betul lah. So negative acceleration dan dia nak alpha, kita kena gunakan formula
Tangential acceleration equal to R alpha. Okay, so masukkan saja. So kita akan dapat alpha lah. So jawapan ni pun betul lah. Yeah. Okay, thank you Esther. Okay, so saya nak panggil Christine boleh tak untuk soalan B? Yes, madam. Okay, Christine bacakan soalan dulu. The wheels of a bicycle make 30 revolutions as the bicycle reduces its speed uniformly from 50 km per hour to 35 km per hour. The wheels have a diameter of 70 cm. A, calculate the angular acceleration. Untuk B, B? if the bicycle continues to decelerate at this rate, determine the time taken for the bicycle to stop. Okay, so which means dia cakap the acceleration is still the same. Okay, so acceleration kita masih lagi sama macam soalan A tadi. Macam tadi kita dapat acceleration yang Esther dah kira tadi dalam linear dia adalah 0.746 ms negative 2, tetapi dalam alpha, dalam rotational dia adalah 2 berapa? 1, 3. Negatif juga. Okay, so kita masih lagi menggunakan acceleration yang sama. Okay, so just kita nak time taken untuk dia stop. Okay, so kita ada satu information baru. Apa dia tu? Christine, time taken for the bicycle to stop. Omega final equals to 0. Yeah, so omega final equals to 0. Omega initial kita berapa, Christine? Saya punya dalam rotational value, madam. Okay, so maksudnya awak ambil the 35 km per hour ataupun 50? 35. Okay, 35. So maksudnya berapa value itu adalah kita punya U initial kan? U initial adalah 35. So kalau kita convert pergi omega initial? 27.77. Okay. 27.77 Okay. Yes. Alright. So maksudnya dekat sini awak gunakan semua rotational punya quantities. Betul? Yeah. Okay, so awak guna equation apa untuk dapatkan time? Buat. Okay, buat. Kalau kita translate dia akan jadi omega final. Okay. Apa dia, Christine? Teruskan. Equals to omega initial plus alpha T. Okay, so basically equation yang sama dengan Esther guna, cuma dia guna dalam linear motion. Okay, so kita kena masukkan kuantiti yang betul dalam rotational. So berapa jawapan akhir yang awak dapat? 13 seconds. Okay, sama juga. Okay, so untuk linear kita dapat 13, untuk rotational pun kita dapat 13. So maksudnya kedua-duanya boleh. Okay, ada soalan setakat ni? Korang ada soalan untuk 7 sampai 10? Tak ada, madam. Tidak, madam. Tidak, madam. Semua orang okey, betul? Sure. Senang je sebenarnya kan, betul tak?